Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Purple. Okey, kali ini kita akan kita akan berkongsikan tentang cara untuk menghasilkan video-video PC mudah untuk beginner. Okey, beginner itu siapa? Untuk mereka-mereka ataupun untuk sesiapa sahaja yang berniat untuk hasilkan video yang mudah, yang tidak rumit dan yang simple saja. Okey, video ni dihasilkan khas daripada saya, cikgu, untuk cikgu. Okey, kita akan sama-sama bincang, kita akan sama-sama share, kita akan sama-sama kongsikan ilmu yang sedikit ni untuk menghasilkan video yang sangat mudah. Okey, video yang kita boleh gunakan, yang kita bangunkan sendiri konten dia untuk murid-murid kita. Okey, jom kita bincang sama-sama, kita share sama-sama ini. Okey, sebelum kita membina isi kandungan video yang power dalam PowerPoint, kita perlu kuasai beberapa langkah tersebut. Okey, apakah langkah-langkah tersebut? Jom kita lihat. Okey, bahan-bahan yang perlu kita sediakan. Okey, apa yang kita perlukan untuk menghasilkan video kita yang power? Okey, mula-mula sekali, of course lah, kita kena sediakan buku teks yang menjadi panduan kita sebagai cikgu. Konten yang kita bangunkan perlulah merujuk kepada buku teks ditambah dengan buku rujukan. Okey, kemudian kita juga perlukan konten. Maksudnya konten tu yang terdapat dalam buku teks. Alright. Kemudian smartphone. Okay, saya percaya semua cikgu-cikgu dah ada smartphone dah. Daripada yang murah, daripada yang sederhana murah, daripada yang mahal, sederhana mahal. Okay, tak kisahlah smartphone jenis apa. Okay, janji nama dia smartphone. Okay. Kemudian tak ada smartphone, laptop ataupun PC, tu wajib perlu ada. Okay, kemudian ni lagi satu. Kalau tak ada benda ni, tak jalan. Sebab kita nak buat video menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey, kalau macam saya gunakan yang terkini, iaitu Microsoft 365. Sebab 365 ni dia punya function sangat-sangat advance, sangat-sangat orang kata canggih lah, yang telah diperbaharui. Kat dalam dia tu banyak benda kita boleh buat. Mungkin nampak simple, tapi bila video yang dihasilkan melalui Microsoft 365 tu canggih sangat-sangat. Macam kita tak percaya pun video tu terhasil daripada Microsoft PowerPoint. Tapi jangan sedih, kalau siapa-siapa yang tak ada 365 tak apa. Okay, Microsoft PowerPoint yang ke bawah pun macam 2013, kita pun tak apa, boleh, tak masalah. Janji kita ikut langkah-langkah untuk menghasilkan video dalam PowerPoint. Okay, kemudian dalam PowerPoint ada asas-asas tools yang kita perlu kuasai. Okey, benda kecil, benda simple tu lah yang kita kena kuasai untuk menghasilkan video kita dalam PowerPoint. Okey, kemudian aplikasi edit video. Yang ni maknanya lepas kita buat video dalam PowerPoint, lepas kita bina konten dalam PowerPoint, kita akan edit, kita akan gabung dalam apa-apa sahaja aplikasi editing video yang percuma. Okey, kalau macam saya gunakan Master lah. Master ni ada yang free, tapi dia ada watermark. Watermark tu maksud dia ada tanda, ada logo Master dekat paparan dia tu. Okey, kalau nak buang watermark tu kena beli lah. Okey, dia ada harga-harga dia. Okey, kalau tak ada Master pun tak apa. Banyak aplikasi edit video yang lain macam Filmora, Power Director, apa lagi ada, macam-macam lah. Sekarang ni semua ada, canggih, tekan je, search je dekat Google tu ataupun cari je, confirm mesti keluar punya. Okey, tak apa, ni belakang cerita, kita cerita dulu pasal PowerPoint. Okey, ni lah langkah-langkah yang perlu kita kuasai lah. Okey, langkah pertama, kita tu siapa? Maknanya kita yang nak belajar, kita yang baru nak mula untuk menghasilkan video menggunakan PowerPoint, perlu kuasai asas-asas tools yang ada dalam PowerPoint. Okey, kan?
topik ataupun subtopik yang kita ingin divideokan. Kenapa perlu kita tentukan? Sebab kita tak nak buang masa, kita tak nak bazir masa. Maksudnya kita dah setting dah. Okey, contoh dalam minggu ni saya kena siapkan video berkenaan dengan tajuk. Tajuk apa? Cikgu-cikgu nak sampaikan tajuk apa dekat kita punya pelajar, dekat kita punya murid. Contoh kalau bagi subjek pendidikan Islam, contoh minggu ni saya nak hasilkan video bagi bidang sirah, tajuk riwayat Nabi Muhammad. Contoh dia macam mana. Kita dah tentukan, kita dah tetapkan dah apa benda kita nak siapkan dalam minggu tersebut. Ketiga ialah kita rangka ataupun kita draft isi-isi penting yang kita ingin videokan. Macam murid kan, kita suruh draft isi-isi penting saja sebelum buat karangan. Macam tu jugalah kita yang nak bangunkan konten ni, kita yang nak bina video ni, kita nak sampaikan dekat murid agar murid-murid ni faham apa yang kita sampaikan tu lagi mudah. Murid-murid ni tengok video kita berbanding seolah-olah macam murid tu sedang berhadapan dengan kita, sedang menuntut ilmu secara realiti dengan kita, walaupun hanya menggunakan PowerPoint sahaja. Okay, kita nak benda tu power of the point. Sebab tu nama dia PowerPoint. Maknanya kita nak poin-poin penting sahaja. Kita cari bahan ataupun gambar-gambar menarik yang sesuai dengan konten kita dalam internet. Tu yang saya kata tadi tu. Kita tentukan topik, kita tentukan subtopik apa yang kita nak buat tentang video. So bila kita dah tahu topik dia, jelas apa yang kita perlu buat, jelas apa yang kita perlu cari dalam internet. Contoh kalau kita nak buat pasal riwayat Rasulullah tadi, so kita dalam internet tu kita cari pasal contoh padang pasir, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Okay, so tak buang masa kat situ, kita pun cepat, kita pun senang nak hasilkan video. Inilah saya punya cara. Okay, ni memang khas untuk orang yang mula-mula ni belajar macam saya lah. Okay, contoh dia smartphone. Sebab tu tadi smartphone, dekat smartphone kita type, okay, contoh tajuk adab dengan ibu bapa. So kita spesifikkan, kita nak cari gambar yang macam mana, bentuk kartun ni ke ataupun bukan. So kalau bentuk kartun, kita type dekat situ bentuk kartun. Then dah keluar, kita tekan image, dan dia akan keluar banyak-banyak lah. Okay, kalau perasan saya type tadi, dia ada adab kepada ibu bapa, kartun, belakang tu ada PNG. Okay, kenapa kita perlukan PNG? Ni. Kenapa kita perlukan PNG? Sebab kita tak nak background dekat belakang tu. Senang kita nak masukkan gambar dalam slide kita. Okay, maknanya dekat belakang ni tak ada apa, back tak ada background lah. So kita letak PNG. Okay, kita dah jumpa gambar kita nak, klik kanan dekat gambar tersebut, kemudian download image. Kita masukkan ni. Okay, download image, kemudian kita masukkanlah dalam kita punya gallery. Itu kalau cari dalam smartphone. Kalau dalam laptop, kita buat siap-siap dalam folder. Senang nak cari. Contoh folder dia berkenaan dengan tajuk riwayat Nabi Muhammad. Kita masukkan dekat dalam tu, senang. Siap, okey. Kemudian kita nak cari pasal apa-apa saja tentang tajuk kita. Okay, contoh, kemudian kita nak cari gambar seolah-olah cerita pasal pemarah. So kita cari kat situ pemarah. Dan jangan lupa ni PNG. Jangan lupa setiap kali cari picture, kena cari PNG. Okay, PNG tu untuk apa? Sebab kita tak nak background kat belakang, kita nak kosong je, senang. Okay, ni gambar kartun tengah marah lah. Ada banyak lagi gambar. Kita kena pandai cari sebab takut kita ada gambar tu ada copyright. Kalau kita tak nak masukkan video tu dalam YouTube, tak apa. Tapi kalau gambar tu video tu kita nak masukkan dalam YouTube, kena cari inilah yang non copyright. Okay, maknanya dia tak ada hak cipta lah. Okay, ni gambar, ni saja je ni gambar comel. Saya suka kalau macam ni, gambar-gambar kartun macam ni kita boleh masukkan dalam slide-slide kita. Okay,
cikgu cari je apa-apa gambar dekat internet. Dia banyak. Kalau cikgu nak cari contoh kalau masakan kan, cikgu nak buat video pasal masakan, cikgu type balik masakan. Okay, ni khas kepada cikgu-cikgu yang tak pernah buat video, tak pernah cari bahan dekat internet, yang memang tak tahu apa, memang tak pernah buat langsung, macam tu. Okay, kalau yang tahu tu tak apalah, maksud dia lagi advance, dia lagi boleh ke arah video yang lagi power lah. Okay, kalau yang gambar-gambar tak ada copyright ni, saya sarankan cikgu-cikgu cari dekat free pic ataupun Pinterest. Tu okey. Kemudian satu lagi cikgu, kalau kita nak gambar tu bergerak, kita letak, kalau tadi PNG, ni kita letak GIF. Ni cikgu GIF. Yang mula-mula ni cikgu ambil je mana-mana dulu. Nanti kan kalau pilih, dia akan drag masa kat situ. Okey. So untuk permulaan ni, cikgu cuba pilih shortlist kan gambar-gambar tersebut. Jangan ambil terlalu banyak. Bila terlalu banyak tu dia jadi macam kita akan drag masa kat situ lah. Okay, macam saya tu, pengalaman saya lah. Bila saya cari-cari gambar ni, saya akan jadi ralik sikit. Maksud dia seronok suka. Gambar ni cantik lah, gambar tu cantik lah. Macam tu lah lebih kurang. Setakat ni saja. Saya lupa, video ni dia siri 1. Maksud dia siri 1, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu sediakan untuk menghasilkan video yang power hanya dengan menggunakan PowerPoint. Okey, saya harap dengan perkongsian dalam siri 1 ni dapat sedikit sebanyak menggerakkan idea cikgu-cikgu di luar sana yang semua kreatif. Okey, kita jumpa lagi dalam siri yang kedua untuk menghasilkan video power hanya dengan PowerPoint.